perkataan, okey sekali. Maknanya share lagi sekali slide. Okey, perkataan urus dimulakan dengan huruf alif. Kemudian Mu'allimah tambah imbuhan de. Jadi diurus. Okay, bila diurus, hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Macam tu maksudnya kata dasar yang mula dengan huruf alif. Kata dasar tak kisah apa kata dasar, dimulakan huruf alif. Lepas tu ditambah dengan imbuhan awalan. Maksudnya imbuhan tu dekat awal. Bukan dekat akhir, bukan dekat tengah. Imbuhan awalan de, se dengan ke, hamzah kena letak dekat atas alif. Okey, seterusnya huruf sa, huruf sin kat sini imbuhan se. Okey. Perkataan yang Mu'allimah ambil orang ditambah dengan imbuhan awalan se jadi seorang. Okey, seorang hamzah diletakkan di atas alif. Macam tu maksud dia. Kata dasar yang mula dengan huruf alif ditambah dengan awalan huruf awalan se. Okey. Jelas? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Mu'allimah tadi tak jelas sangat. Boleh. Ada sekat. Mu'allimah terhenti sikit. Oh, tersekat. Okey, lagi sekali Okey. Perkataan orang dimulakan dengan huruf alif. Kata dasar dia dimulakan dengan huruf alif. Ditambah dengan imbuhan awalan se. Jadi, hamzah perlu diletakkan di atas alif menjadi perkataan seorang. Disebabkan kata dasar orang alif tambah dengan imbuhan awalan se. Sin. Dia jadi seorang. Okey. Yang kedua, perkataan kedua Mu'allimah ambil ikat. Okay, ikat. Ikat awal perkataan dia bermula dengan huruf alif ditambah dengan imbuhan awalan se. Okey. Tengok perkataan ikat ni dia mula dengan huruf alif. Lepas tu Mu'allimah tambah imbuhan se. Imbuhan se jadilah seikat. Jadi kedudukan hamzah ni kat mana? Dekat atas alif. Kedudukan hamzah dekat atas alif. Boleh faham tak? Perkataan yang mula dengan huruf alif ditambah dengan imbuhan awalan de, se dengan ke, hamzah mesti letak dekat atas. Okey. Huruf yang imbuhan yang ketiga iaitu imbuhan ke. Imbuhan ke, okey, Mu'allimah ambil perkataan arah. Arah bermula dengan huruf alif. Okay, tengok. Tengok betul-betul kat sini nanti Mu'allimah tanya untuk dapat jawab. Okay, arah bermula dengan huruf alif. Dan Mu'allimah tambah imbuhan awalan dia ke. Kaf. Imbuhan awalan dia ke. Jadi ke arah. Okay, perkataan dia adalah perkataan ke arah. Perkataan ke arah ni hamzah dia dekat atas alif. Okay, boleh faham tak? Faham tak? Boleh. Kenapa hamzah kenapa hamzah ada dekat atas alif? Sebabkan kata dasar dia huruf alif dan ditambahkan dengan imbuhan awalan de, se, ke. Okey. Terusnya, Mu'allimah minta siapa yang tak tutup? Siapa yang tak mute mikrofon, minta mute mikrofon. Ya Mu'allimah. Okey, tutup mikrofon awak. Okey. Yang kedua, kedudukan huruf hamzah pula. Kedudukan huruf hamzah yang kedua ialah hamzah berada di bawah alif. Okey, macam mana kita nak tahu perkataan tu hamzah di atas atau bawah? Okey, yang tadi yang dekat atas kita tahu dah macam mana. Okey, yang ni kat bawah pula macam mana? Okey, yang pertama, hamzah akan berada di bawah alif. Jangan conteng slide Mu'allimah. Okey. Hamzah ada di bawah alif apabila kata dasar berasal daripada kata bahasa Arab. Okey, contoh Mu'allimah bagi kat sini Islam. Okey, Islam. Okay, perkataan bahasa Arab yang kalau perkataan tu memang hamzah dia dekat bawah, jadi hamzah dia memang kat bawah. Perkataan yang kata pinjaman bahasa Arab, maksudnya kata dasar daripada bahasa Arab. Walaupun ditambah imbuhan, hamzah dia tetap dekat bawah. Contoh Mu'allimah tambah imbuhan de. Okey. Mu'allimah tulis sikit Okey, contoh Mu'allimah tambah
tambah dengan Islam. Maaflah tulisan Mukadimah. Okey. Dia tambah dengan perkataan Islam, Hamzah tetap dekat bawah, tetap jadi di Islam. Dia takkan, Hamzah takkan jadi ke atas walaupun tambah dengan dia sebab dia perkataan pinjaman bahasa Arab. Okay, faham? Faham tak? Faham. Okay. Seterusnya, Faham. macam mana kita nak tahu Hamzah tu dekat bawah? Ialah perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal. Okay, dalam bahasa Melayu, dia bermula dengan huruf I tunggal. Okay. Okay, tengok Mukadimah bagi contoh dekat situ ialah I dagang. I dagang. Okay, dalam bahasa Melayu ditulis I / D-A-G-A-N-G. I dagang. Jadi I tu tunggal. Bila kita convert dia ke tulisan Jawi, dia jadi Hamzah di bawah. Jadi I dagang. Faham tak? Perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal, dia akan, Hamzah tu akan berada di bawah. Okay. Yang ketiga, boleh dengar tak suara Mukadimah? Jelas tak? Jelas. Okay. Kita tutup semula mikrofon awak. Okay. Yang ketiga ialah kata sapaan. Okay. Kata sapaan. Okay. Kat sini Mukadimah bagi contoh Kata sapaan Okay. Hamzah bawah huruf alif ialah perkataan berasal daripada bahasa Arab. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal. Yang ketiga ialah kata sapaan. Ketiga-tiga jenis ni, kalau awak jumpa dalam tulisan Jawi, wajib Hamzah dekat bawah. Okey? Contoh, kata pinjaman bahasa Arab, I tunggal, kata sapaan. Okey, semua Hamzah berada di bawah alif. Okay. Jelas? Jelas tak yang dua tu? Jelas. Jelas. Okay. Terusnya kita pergi yang ketiga. Kedudukan Hamzah yang ketiga. Alimah akan share screen. Arifah, awak nampak tak Alimah punya screen? Nampak Malma? Okey. Terima kasih. Nampak. Okey. Tutup semula mikrofon awak. Nampak. Okey. Yang ketiga, kedudukan huruf Hamzah 3/4 daripada garisan. Okey, awak tengok huruf alif ni. Kalau kita tulis huruf alif dalam buku tulis, dia akan ada garisan kan? Okey. Yang dikatakan 3/4 daripada garisan ni adalah dia bukan dekat bawah. Dia dekat atas tapi dia bukan dekat atas. Faham tak? Maksudnya dia separuh daripada atas. Dah nak dekat atas tapi bukan. Awak tengok ni. Huruf Hamzah, nampak tak huruf Hamzah ni? Okay, sekejap. Maklimah bulat sikit. Okay, huruf Hamzah ni, dia bukan dekat atas alif. Dia bukan dekat bawah alif. Tapi dia 3/4 daripada garisan huruf alif ni. Okay, jelas? Jelas buat macam ni. Okay, jelas? Jelas. Okay, jelas. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Okay. Okay, macam mana kita nak tahu Hamzah tu 3/4 daripada garisan? Ialah perkataan yang berimbuhan an dan i. Okay, apa perkataan yang ada imbuhan an, dan imbuhan i dekat belakang dia? Contoh dihargai, kejayaan. Okey, perkataan tu Hamzah dia wajib berada 3/4 daripada garisan. Awak tengok contoh dekat sini, contoh yang pertama kat dalam buku teks ni. Okey. Okey, perkataan imbuhan an dalam perkataan bacaan. Okey, Hamzah dia dekat sini. 3/4 garisan alif. Dia bukan dekat atas, dia bukan dekat bawah. Tapi dia dekat 3/4 huruf alif ni. Maksudnya macam dia bukan tengah-tengah. Dia macam nak dekat atas tapi bukan dekat atas. Macam tu.
Kita tengok perkataan lain, perkataan tajaan. Okey, ditambah imbuhan an dekat belakang. Jadi hamzah ni diletakkan 3/4 garisan. Okay, boleh faham? Okey, seterusnya ialah Boleh. okey boleh. Okey. Tutup sebelum mikrofon awak. Okey, kedua ialah perkataan imbuhan i. Imbuhan i. Mewarnai. Okey, perkataan dia adalah mewarnai ditambah dengan imbuhan i. Imbuhan i. Okey, imbuhan i ditambah dengan perkataan warna, mewarna. Jadi hamzah tu diletakkan 3/4 daripada garisan. Okey, kalau awak nak tulis perkataan Jawi, awak macam okey, warna tambah imbuhan i. Automatik hamzah tu dekat 3/4 garisan, bukan dekat bukan dekat bawah. Okey? Jelas? Kita tengok lagi. Jelas. Kita tengok lagi sikit. Sekejap. Kita tengok lagi sikit. Lagi satu perkataan. Disukai. Suka ditambah dengan imbuhan i dekat belakang. Imbuhan i ni. Dekat belakang. Hamzah tu dekat, bukan dekat atas, bukan dekat bawah, tapi antara atas dan bawah. Dia macam tengah-tengah tapi bukan tengah-tengah. Okay, jelas? Jelas kan awak? Jelas. Okey. Jelas. Okey, tutup semula mikrofon. Okey. Kedudukan hamzah yang keempat pula. Okey. Sekejap Salah. Okey, ada lagi. Okey, itu yang pertama. Macam mana kita nak tahu hamzah tu dekat 3/4? Yang pertama ialah perkataan imbuhan an dan i. Yang kedua ialah kata nama khas. Kata nama khas. Contoh macam nama orang. Okey, nama orang. Okey, contoh nama dia Ang. Ni nama dia. Ang. Okey. Ataupun wang. Wang. Wang kan kata nama khas kan? Jadi hamzah tu dekat separa garisan. Dia macam 3/4 garisan. Okey? Jelas? Okey, yang seterusnya ialah kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au, ui. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Sekejap. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama ialah paus. Okey, paus. Pa, alif, hamzah, waw, sin. Okey. Okey, paus ialah kata dasar gabungan ada au. Au. Maksudnya dalam perkataan paus tu kata dasar dia memang ada bunyi au, au. Macam kita aja dalam bahasa Melayu P-A-U-S. Paus. Jadi aus tu ialah perkataan yang ada bunyi ataupun gabungan au. Okay, yang seterusnya ialah air. Okay, air. Okay, air, alif, hamzah, ya, roh. Hamzah ni bukan dekat atas, bukan dekat bawah tapi 3/4 perkataan. Okay, seterusnya ialah laut. Sebab apa dia ada, kenapa dia tengah-tengah dekat situ? Kenapa hamzah dia dekat situ? Sebab Mukadimah cakap tadi ada bunyi ai, bunyi au, bunyi ui. Bunyi ui ni. Okey, jelas? Jelas tak? Jelas. Faham sungguh awak ni? Okey. Dapat tangkap tak? Kalau Mukadimah tanya boleh jawab tak? InsyaAllah, Malimah. Okay, insyaAllah. Okay, seterusnya. Okay, dah nak habis dah. Okay, hamzah setara dengan garisan. Okay, macam dekat dalam buku, contoh dalam buku kan kita tulis huruf hamzah kan? Perkataan yang ada huruf hamzah, kita tulis, kita tulis perkataan tu dia maksudnya sama dengan garisan. Dia sama dengan garisan. Contoh perkataan Al-Quran. Tengok hamzah dia
setara dengan garisan ni. Garisan tulisan tu. Yang kedua ialah wudu. Yang ketiga ulama. Yang keempat doa. Yang kelima anbiya. Yang keenam isya. Yang ketujuh ikhfa. Perkataan ni garisan ni dekat hamzah tu dekat sama dengan perkataan yang ditulis. Okey. Yang kenapa hamzah tu dekat setara dengan garis ialah sebab dia kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Kata dasar bahasa Arab. Okey, yang kelima sikit lagi. Nanti kalau kamu terkeluar, kamu masuk balik dalam link ni tau. Kalau terkeluar, masuk balik dalam link ni. Okey, yang kelima ialah hamzah yang ada rumah. Hamzah yang ada rumah. Yang pertama ialah malaikat, Israel, Masa'alah, Jibril, Mikael, Tahniah. Okey. Okay, kat bawah ni dia kata bentuk hamzah mempunyai rumah mengikut keadaan. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya, contoh malaikat. Contoh hamzah dengan kaf, lam alif dengan kaf, dia tak boleh sambung kan. Jadi hamzah ni dia kena letak rumah. Rumah dia dekat situlah, dekat atas. Tapi kalau apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya, macam hamzah dengan sin boleh sambung, dia jadi huruf, dia tambah rumah lagi satu untuk huruf hamzah ni. Jelas? Okay, perkataan yang ada hamzah rumah ni kita kena selalu tengok jawi, kena selalu baca jawi. So kita boleh tengoklah perkataan-perkataan apa yang ada hamzah dia ada rumah. Perkataan yang hamzah ada rumah. Okay, jelas tak? Jelas tak setakat ni? Jelas. Okay, jelas.